القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya tak tanda elok kita saya ni. Betul itu. Kata musannif, dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya, serta tiada memberi bekas padanya, yakni tiada boleh mengadakan dan meniadakan, seperti kita bergerak tangan ataupun berdiamnya. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan gerak diam itu hanya dibangsakan bagi kita tatkala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Itu maksudnya. Dari sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita kepada Islam. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita bahagia membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintah dia, tinggalkan larangannya, dan masih dijadikan kita luba untuk mencari ilmu, memahami dengan tepat semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu. Syukur juga kesihatan lapang masa diberi, juga hidayat taufik, dengan itu dapat hadir petang ni untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman, insyaAllah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala bekerja itu usaha dan ikhtiar. Sekalian kita nak sambung ni, kalau ikut dasarnya masih bicara bab wahdaniyah, wajib i'tiqad ta'ala, asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Yang kita masih nak sambung ni ialah tentang masalah asa perbuatan, dengan mana kita wajib i'tiqad segala-galanya Allah buat. Yang kalau ada bisikan syaitan apa, kita bicara dulu, dia kacau kita macam-macam sudut dalam bab akidah. Mula dikacaunya dia dari segi kita berfikir Allah Ta'ala buat semua, tak letih ke dia, tak berhentilah buat kerja, macam-macam. Dan kita dah selesaikan permasalahan tu. Dan yang kita nak sambung ni adalah nak tengok pada permasalahan kita pula. Dan kata bab i'tiqad, dasarnya bab wadaniyah ni, macam mana kita dah belajar lepas, wajib i'tiqad Allah mestilah dia sempurna. Antara kesempurnaan dia ialah dia asa, dia satu, dah satu tu pada zat sifat perbuatan. Antara kita nak sambung masih bicara ni, bila kata asa perbuatan, dengan huraian dah kita bicara dulu, dengan mana apa saja yang berlaku atas muka bumi ni adalah perbuatan Allah, dia yang buat. Jadi bila dia buat, yang kita ni apa pula kita buat apa pula? Adakah nanti ada dua perbuatan, Allah buat dan kita buat? Tak mungkin. Pasal kita dah belajar dah, Allah asa pada perbuatan. Dengan makna macam mana? Semua adalah perbuatan Allah. Sama ada dia buat tu, dia bagi jadi kita daripada tak ada kepada ada, tu memang nisbah dia bagi jadi kita tu memang dia lah. Yang kita buat harian ni, saya duk ngajar, kawan ibu duk dengar, duk mikir, duk faham, duk menyebut, kipas duk pusing, apa sajalah. Kalau nisbah kat kita lah khusus nak bicara tu, kalau atas kita belajar bab akidah lepas, semua tu Allah yang buat. Baik, bila semua Allah Ta'ala buat, ke kita ni macam mana pula? Yang tu yang kita nak bicara tu. Tu yang dia kata sesungguhnya dibangsakan bagi kita ni, kita manusia lah khususnya, termasuk manusia itu jin, yang kita diistilah sebagai mukallaf, yang kat kita ni ditaklif oleh Allah Ta'ala, diberatkan oleh Allah Ta'ala, disyariatkan kepada kita. Ada perintah, ada larangan, suruh ikut ajaran Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terdapat tidak mestilah ada kat kita tu nisbah kita boleh rasakan sesuatu dan kita boleh bertindak sesuatu. Walaupun dalam masa yang sama kita i'tiqad semua tu ialah Allah buat, dan memang i'tiqad tu tak akan berubah sampai bila. Pasal Allah lah yang buat semua. Mana mungkin boleh ada dua pembuat sedangkan yang dibuatnya adalah satu. Takkan adalah kita hidup, Allah Ta'ala bagi hidup,
kita menghidup, tak kena. Nyawa menghidup, tak kena. Kita makan, orang Ta'ala lagi makan, dia bagi kenyang, makanan baru kenyang, tak kena. Tak kena. Dia takkan ada dua pembuat pada satu perbuatan. Jadi bila takkan ada dua perbuatan, dua pembuat pada satu perbuatan, itulah yang kita nak bicara ni. Untuk kat kita ni, kalau dah kata orang Ta'ala buat semua, kita ni apa? Tu dia kata, kat kita ni dibangsakan. Istilah bangsa maksudnya dinisbahkan, dibahasakan. Apa lagi nak sebut ni, nisbah bangsa ni. Bangsa ni kita lama lagi pun terjemah betul-betul pada Arab. Dibangsakan kat kita maksudnya dinisbah kat kita, diistilahkan kat kita, dikatakan kat kita, disebut ke kita ni, kita buat. Kalau nisbah saya ngajar. Kau ibu duduk dengar, duduk mengaji. Motor lalu, duduk picit horn. Sebut pihak kan. Dia memang picit horn bunyi. Kita nisbahkan kepada perbuatan sesuatu hak lain daripada Allah Ta'ala tu. Jadi kat kita ni, tak kala kita bekerja itu, dibangsakan, dinisbahkan, dikatakan, diistilahkan, disebut ke kita ni, apa istilahnya? Usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Dan memang jadi bahasa kita dah ni. Dan memang bahasa ni asal dah jadi orang kata bahasa kita lah. Walaupun kalau ikut ikhtiar tu bahasa Arab, usaha tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arabnya usaha tu kasab, ikhtiar memang bahasa Arab. Jadi bahasa usaha ikhtiar ni ulama kita dah ajar kita lama dah. Kita pun rasanya bukan hari ni baru dengar usaha ikhtiar lah. Jadi usaha ikhtiar tu memang dinisbah ke kita. Kita ni memang apa-apa sikit bila nisbah nak buat kerja, kita kata apa? Kita buat usaha ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Kita guna bahasa itu. Jadi ke kita ni dinisbahkan, dibahasakan, dikatakan bahasa ikhtiar dan bahasa usaha kita. Nisbah buat, siapa buat? Allah. Kat kita, bahasa dia, istilah dia, usaha ikhtiar. Kenapa bahasa usaha ikhtiar? Ada saya rasa saya sebut istilah itu. Pasal apa? Pasal lalu kat kita. Pasal perbuatan tu nak jadi, lalu kot kita. Dengan sebab kita tu sama ada hak bercakap ke apa, dengar tak kira nisbah umum makhluk buat. Bila makhluk buat, lalu kot makhluk, ternisbahkan ke makhluk tu usaha ikhtiar. Khususnya makhluk tu kita lah, manusia jin lah. Ada pun kipas apa pun kita nisbah sebut, tapi pada mereka tak ada usaha ikhtiar, kita yang usaha ikhtiar buat. Kita yang bergerak. Jadi kat kita tu, tu yang ada istilah usaha ikhtiar. Katalah kita ngaji-ngaji faham. Macam mana boleh faham? Dah kita usaha ikhtiar ngaji. Bofi dengan bahasa umum usaha ikhtiar tu, kita usaha ikhtiar mengaji, dengar elok-elok, kita usaha dengar, ikhtiar untuk dengar, faham, apa tu, tulis, catat, dapatlah ilmu. Siapa bagi dapat? Allah. Tu tadi usaha tu kat kita bahasa, istilah, sebutannya. Yang bagi kita faham siapa? Yang bagi kita mengaji siapa? Yang bagi ada orang mengajar siapa? Yang bagi sampai orang mengajar boleh mengajar siapa? Mana ada hak lain? Yang tu yang kata kita nak murnikan akidah kita tu. Kita belajar akidah ni sekalian, kemuncak kita belajar bab beriman ni sinilah. Sini ni mana? Bab wadaniyah ni. Maksudnya kita belajar akidah yang memang dari si konsep kata orang Ta'ala lah Tuhan sebenar, hak lain pada dia. Takkan ada dah Tuhan lain melainkan dia seorang je. Satu-satunya Tuhan tu, the one and only Allah Ta'ala je, mana ada hak lain. Itu dia kuasa, dia mesti sempurna. Mula mesti iktiraf hak tu. Itu kita asas belajar akidah. Jadi bila kita belajar faham lagi, antaranya sampai tahap ni lah. Apa dia? Kita kat diri kita, sehingga kita dah tak rasa dah ke kita, bahkan kita rasa semua tu ialah hak Allah Ta'ala. Kat kita hanya ada istilah usaha ikhtiar. Yang usaha ikhtiar tu pun kita tak rasa ke kita, bahkan kita rasa ke Allah lah yang bagi kita usaha ikhtiar. Tu baru akidah best. Maksud saya best tu apa? Baru kita tak rasa ke kita, tapi kita rasa Allah. Nisbah ilmu macam tu, nisbah rasa dalam hati pun gitu. Satu yang memang dapat akidah macam ni siapa? Nabi Rasul lah. Satu Nabi Rasul, dia nak bagi sebab, dia jadi sebab hidayat untuk orang dapat petunjuk kan.
Dia buat kerja dakwah. Pasal apa dia buat kerja dakwah? Pasal kat dia ditaklif usaha ikhtiar, kan? Jadi dia usaha nak cari orang. Dia usaha jumpa orang. Dia usaha hujah dengan orang. Bercakap dengan orang. Usaha tak? Siapa yang buka pintu hati? Macam mana pun, dia rasa ke dia yang buat? Bila orang puji kau bagus lah, kau cakap bagus lah, kau dakwah bagus lah, orang lain semua ikut cakap kau. Orang apa, kau dakwah semua orang beriman dengan kau. Kau bagus lah. Apa Nabi Rasul jawab? Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada kuasa aku nak boleh bagi taufik, boleh bagi kuasa untuk boleh bagi taat. Begitu juga tidak ada kuasa untuk bagi aku nak bagi hidayat, melainkan billah, Allah yang beri. Kalau katalah dia buat semua tu ikut perintah Allah Ta'ala, apa siapa dapat pahala? Tujuan pahala ke? Nak masuk syurga? Tak. Dia kata in ajriya illa ala Allah. Pahala aku semua ke Allah. Allah pun yang berdiri, yang beri. Dia limpah kurnia. Rasul dapat akidah ni. Jadi kita belajar ni nak dapat akidah Nabi Rasul. Pasal memang Nabi Rasul ajar akidah, dia kena akidah gitu. Kita pun kena akidah itu. Tu yang kita kena belajar sampai tahap tu. Khususnya kita bicara ni lah. Kita memang duduk dalam tempat istilahnya kemuncak dalam bab akidah. Dalam mana? Tentang wahdaniyah. Iaitulah kita wajib itikad semua adalah perbuatan Allah. Yang kat kita ni apa? Tu ambil istilah tu. Dibangsakan, diistilahkan, dikatakan, disebut ke kita usaha ikhtiar saja. Baik, walaupun usaha ikhtiar tu nisbah bahasa ke kita. Jaga sambung ayat tu. Serta tiada memberi bekas. Saya ngajar. Bahasa ngajar tu saya lah. Siapa bagi faham? Bukan saya ke yang bagi faham. Best. Akidah cantik itu. Untuk saya ngajar ni, ada orang dengar. Siapa yang bagi dengar? Allah. Untuk tak payah marilah ngaji dah, orang Ta'ala lagi dengar. Usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Tu. Yang tu, yang dua-dua tu kena lagi betul. Usaha ikhtiar tu kena lagi betul. Lagi apa lagi betul? Bila walaupun kita buat usaha ikhtiar, jangan duk gedik-gedik rasa usaha ikhtiar tu kita yang buat. Bahkan rasakan ke Allah. Itu yang dia akan bagi takrif nanti tu. Macam mana pun atas umumnya bahasa usaha ikhtiar. Cuma kita ni usaha ikhtiar tu, kalau kita tak belajar habis, usaha ikhtiar tu kita berasa ke kita tak? Tu je sikit. Dia dah cantik dah bahasa usaha ikhtiar tu. Dengan apa dia akan sebut nanti kita akan tengok. Kita ada kurang lagi mengaji. Tak mana? Usaha ikhtiar tu betul dah. Tapi kita rasa usaha ikhtiar tu kita tak rasa usaha ikhtiar tu Allah yang bagi kita usaha dan ikhtiar tu. Maksudnya usaha tu kerja yang kita buat. Ikhtiar tu apa dia? Idea. Apa lagi? Ilham. Cetusan. Lintasan hati. Cetusan hati. Lintasan hati. Yang nak buat sesuatu tu, main mana? Allah beri. Itulah ikhtiar. Betul bila dah ada ilham tu, kita buat. Itulah namanya usaha. Ikhtiar tu pun orang Ta'ala beri. Lagi? Usaha pun orang Ta'ala beri. Tapi kita selalunya bila kita mengaji tak cukup skill, kita akan rasa usaha ikhtiar tu kita. Katalah kita tanam pokok, tumbuh-tumbuh tanam-tanam hidup. Orang kata kau tanam pokok ni elok lah, ni usaha ikhtiar kita. Memang sebut usaha ikhtiar tu cantik lah, tapi duk rasa apa? Kita nanamnya tu. Jadi kita ngaji akidah tu ada tak cukup lagi. Maksudnya level kita tak selesai lagi. Level apa? Baru level istilah. Tak dapat lagi istilah ainul yakin apa? Ilmu yakin tak selesai lagi. Ilmu yakin yang sepatutnya kita kena belajar elok-elok tu, ada benda tak selesai lagi. Tahu mana? Tahu usaha ikhtiar tu kita wajib rasakan bahawasanya usaha ikhtiar tu Allah yang beri. Tu macam mana pun, atau awal-awal kita duk jumpa ni, dia nak kata kat kita ni ada usaha ikhtiar, tapi usaha ikhtiar tak beri bekas. Apa maksud tak beri bekas? Dia tak main peranan, tak take effect. Kita itikad tak take effect, tapi perbuatan buat. Satu kita sakit, maka ubat. Memang contoh selalu disebut lah tu kan. Ubat beri bekas, ubat beri sembuh. Tu makan mau apa? Usaha ikhtiar.
Usaha ikhtiar. Walaupun usaha ikhtiar, nak sebut, dia tak sembuh. Nak kata apa? Allah lagi sembuh. Untuk ubat tu usaha ikhtiar. Cuba saya sekali lagi saya nak sebut. Kita sebut ubat tu usaha ikhtiar. Walaupun bahasa tu cantik lah, tapi bila kita tak ngaji elok, kita rasa yang menyembuh tu ubat tu lah. Padahal Allah yang menyembuh. Ke ubat tu bahasa je usaha ikhtiar. Ke kita bahasa usaha ikhtiar, yang diusaha di ikhtiar tu ubat tu. Ubat tak menyembuh, kita beri dak. Untuk siapa? Allah. Cuma kat kita terbahasa dan terbangsa, kita nisbah, terkata, teristilah usaha dan ikhtiar. Tapi tak beri bekas. Tak beri bekas tu kalau ikut keyword besar yang kita nak bagi faham elok-elok, supaya memang akidah kita murni, kita tak rasa ke kita, bahkan segalanya adalah ke Allah Ta'ala. Apa saja. Yang ni yang kalau saya ngaji pun, kalau dengan arwah Pak Teh dia memang bak ni halus dia lah. Kalau saya lah, atau orang berjasa dengan saya, tunjuk jalan akhirat, tunjuk bab akidah, tambah-tambah bab macam ni, Pak Teh lah. Yang lain tu ngaji biasa lah. Tapi orang kata yang memang duk asuh, hari-hari duk asuh, duk sepak terajang, buah pergi dengan bahasa gitu. Duk sepak terajang tu maksudnya ada guna bahasa kasur kadang-kadang tu, bahasa sepak terajang tu. Entoknya, baginya dia sekeh. Supaya kita faham betul-betul akidah ni, jangan duk intikad ke makhluk. Makhluk tu jangan kata benda lain, ke kita pun salah. Bahkan semuanya Allah tu dia bila dia ngajar je akidah lagi, dia sebut apa? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ya. Cukuplah aku ni ke Allah Ta'ala, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku melainkan Allah. Buat usaha ikhtiar tapi hati Allah. Usaha ikhtiar buat tapi hati Allah. Tu kita nak pergi dapat tu. Kita nak ajak orang buat kebaikan. Itu orang buat kebaikan, kita buat, tapi dalam hati kita siapa lagi? Allah. Kita boleh buat tu pun siapa? Allah. Untuk orang puji kita, engkau ni bagus lah, engkau buat semua berjaya. Macam mana? Allah lagi berjaya. Ke kita tu lalu kot kita je. Alah, saya dah sebut dah dulu dengan cara dulu lah kan. Tu saya gedi-gedi lah rasa ke kita. Alah, cuma lalu kot kita tu, kita rasa sedapnya aku yang bagus. Silap. Pasal silap itu tak mana? Kita rasa kita beri berkah. Pasal tu kadang-kadang kita bercakap, kita kata macam mana? Ni berkat usaha ikhtiar kita ni jadi ni. Memang cakap gitu, bahasa tu cantik lah, betul pun istilah tu, tapi kita rasa ke siapa? Kita rasa kita tak rasa ke Allah. Berkat usaha ikhtiar, betul lah, berkat pun cantik lah, usaha pun cantik lah, ikhtiar pun cantik lah, tapi kita rasa apa? Kita yang buat usaha ikhtiar tu, kita lah. Kalau kita tak buat, tak berjaya lah. Kita tentu dia ada tumpul sikit, tumpulkan saja tumpul. Dia tak tajam situ supaya pergi ke orang Ta'ala. Kita guna bahasa usaha ikhtiar tu, lenyapkan usaha ikhtiar tu daripada kita. Bahkan tu saya suka dengan bahasa yang Ruah Pak Teh ngajar tu lah. Dia kata apa? Lalu je kot kita. Yang bagi sebenarnya siapa? Allah. Best akidah tu. Okey. Jadi usaha kita tak beri bekah, usaha ikhtiar tak beri bekah padanya. Apa maksud tak beri bekas tu? Kalau tak faham beri bekas. Bekas apa? Bekas siar ke? Bekas polisterin ke? Macam-macam bekas. Bekas itulah masuk bekas tu kesan. Bahasa orang putihnya apa? Tak take effect. Dia kata apa yang kita nak hasilkan. Cakap orang putih tu kadang dia tajam lagi. Melayu ni memang guna bahasa beri bekas. Habis dia tak faham. Take effect faham tak? Jadi kita makan nasi tu sebenarnya bukan beri, dia bukan efektor. Dia tak apa nak kenyang, sihat ke kita tak. Siapa pergi sihat? Tak macam mana pun, lapar makan lah. Nak makan apa? Makan apa yang sepatutnya orang kena makan atas sebab usaha ikhtiar. Tapi bila makan sihat, siapa pergi sihat? Siapa efektornya? Allah. Bunyi orang putih sikit. Tapi kalau faham orang putih kan, orang putih tu tajam bahasa tak. Kita rasa efek, mestilah efektornya Allah. Kalau kita sebut beri bekah, tak beri bekah. Kita ni usaha ikhtiar. Beri usaha ikhtiar, tak beri bekah. Rasa ke mana ke? Rasa beri bekah tu je.
Dia tak rasa ke Allah Ta'ala tu. Pasal kita tak faham kehendak bahasa tu. Satu kadang-kadang saya suka sulap dengan bahasa Inggeris tu. Kalau saya bahasa Jawi ni memang saya faham. Pasal saya belajar dengan Arab. Saya belajar hak Jawi. Maksudnya saya paling faham bahasa hak Jawi tu. Tapi kadang-kadang nak bagi sentuh di hati tu kadang guna bahasa orang putih ke. Tak mana nak ambil orang putih tu nak sebut. Kita buat sesuatu untuk bagi efek. Tapi kita usaha ikhtiar je. Kita tak take efek. Dia tak beri bekas. Tu apa yang bagi efek? Siapa efektor Allah. Tu baru putih. Dia tajam. Terus pergi ke orang Ta'ala. Langsung ke orang Ta'ala. Dia tak pergi ke kita. Kalau guna bahasa Melayu, tak mahulah kita dah sebati bahasa tu. Ini semua usaha ikhtiar kita. Siapa boleh jadi? Kita yang usahanya. Awak mengurusi gitu. Awak sedia usaha. Kita yang tolong bungkus-bungkus tu. Satu boleh jadi bungkus-bungkus semua tu. Dia berasa ke kita? Dia tak rasa ke orang Ta'ala. Saya sebut bungkus-bungkus tu konteks orang perempuan lah kan. Kalau bertambah katalah Ramadan ni, Ramadan nak mari pula. Ramadan dulu dah. Kita nak buat macam mana ni? Kalau boleh berjaya macam dulu tu berjaya, Alhamdulillah. Tu pun berkat dengan usaha ikhtiar kita. Sebut cantik, tapi duk rasa usaha ikhtiar kita tu siapa? Kita lah. Kalau aku tak ada tu tak jadi tu. Maksudnya ada cedera lagi. Ada tak kena lagi akidah kita tu. Tu baik. Jadi kalau ikut tiada boleh beri bekas, maksudnya tak boleh mengada dan tak boleh meniada, melainkan semuanya Allah. Contoh diberi, mudah je tak diberi. Seperti kata dia, kita bergerak tangan atau diam je, diam tangan. Tangan kita gerak. Tengok tangan kita gerak, siapa gerak kan? Kita tak? Kita ke yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan sebenarnya? Cuma ada sikit itu saya dah hujah ajar dengan hujah akal dan dalil berfikir, kaedah berfikir, metod berfikir. Apa bukti bahawasanya kalau kita gerak tangan, saya gerak. Macam mana pula kita yang rasa kita gerak, kita yang gerak, kita kata Allah menggerak? Kenapa? Ni bukan cakap macam clean ke? Kita yang buat, tapi kata Allah Ta'ala yang buat. Padahal kita yang buat. Betul kena. Macam mana boleh pergi ke orang Ta'ala lah, kan kita usaha kita lah buat. Apa cakap clean ni? Clean je tu. Bukan clean. Itu paksa-paksa. Tu bukan paksa-paksa, tu yang kita belajar, kena belajar dengan hujah. Ada hujah, ada yang kita dah belajar dulu. Cuma kod tak mantap, dengar sekali lagi sebut. Tangan, saya nak bercakap ni. Memang saya nak bercakap. Tapi lidah saya yang nak gerak macam mana, mulut saya nak herut lagu mana, nak buka tera mana, suara saya tera mana, menapas saya lagu mana. Satu pun tak ada dalam kawalan saya. Saya ada nak bercakap saya ada nak bercakap tangan pun ni sebelah ni, tapi saya tak rasa pun saya tarik urat mana. Sepatutnya saya mesti rasa saya yang tarik urat ni, bola bicep, tricep, apa sep, bicep apa, macam-macam nama urat kita nak sebut tak pandai. Nak sebut tak pandai. Jadi gerak-gerak, tapi kita tak merasai semua tu dengan kita yang kawal. Apa maksudnya? Kat kita bahasa je, usaha ikhtiar. Kalau kita yang buat realitinya, apa akan jadi? Tentu kita boleh kawal semua. Semua dengan kehendak kita. Tapi kita cuma ada istilahnya, tu yang ada istilahnya usaha ikhtiar, sedar daripada kita, ada kehendak daripada kita. That's all. Itu je. Tapi atas kata pendetailan, nak menggerakkan sesuatu, nak buat sesuatu, macam mana? Tak ada. Tak ada. Apatah lagi benda-benda yang luar kawal lagi lah, memang tak ada campur tangan kita langsung. Mata kita, jantung kita yang menapas, udara yang masuk, mana yang ada oksigen telah diserap ke dalam alveolus yang duduk dalam paru-paru tu. Dengan sebab tu dia dapat menyerap oksigen yang ada dalam udara. Dalam masa yang sama dia bebaskan karbon dioksida, dia bebaskan wang air. Tu tak masuk campur langsung kita. Tak masuk campur. Jadi siapa yang buat?
tu saya nak sebut sekali lagi, dalil bukti bahawasanya memang kat kita ni usaha ikhtiar saja. Yang buat sebenarnya siapa? Jadi kita hafal fakta tu bukan fakta clean tu. Maksud saya clean tu, cakap clean lah. Apa ni, lu sendiri buat, tapi lu kata Allah Ta'ala bikin sama lu. Tak, bukan fakta clean. Dia lah fakta realiti. Satu, kita belajar akidah, kita akidah dengan apa realiti, kita bukan dengan faktor adat. Tangan kita, urat kita, apa-apa semuanya, yang ni faktor adat. Tengok berulang kali macam tu. Tapi sebenarnya kalau semak betul-betul macam ni, tak ada satu pun yang ada berlaku kat kita ni, melainkan semua Allah. Baik yang dah berlaku, yang akan berlaku. Kita nak rancang, kadang nak buat gini. Kadang yang nak bagi jadi, tak jadi. Kadang nak jadi. Jadi pun, apa yang sebenarnya kita buat? Apa sebenarnya yang kita buat nak bagi jadi tu? Ada kat kita nama usaha ikhtiar je. Kalau katalah nak buat kenduri, ada orang bawa kenduri kan. Okey, sebut bila tu. Panggil orang ni datang, orang ni tak datang, orang ni tak datang. Berjaya dah, selesai dah pun. Macam ni? Awak buat apa? Tak ada, nama je kat kita usaha ikhtiar. Tak ada apa pun. Orang datang macam ni. Siapa pergi datang? Kita just lalu kot kita je. Lalu je. Jemput lah, ni lah, panggil lah, ni masak lah, apalah, selesai lah. Yang tu yang disebab kita usaha. Ada yang tak usaha pun. Tak tahu yang ni main hadiah, yang ni bersalam bagi duit, yang ni kita bagi dia satu, dia bagi kita satu pula dah. Kita bukan harap dengan tu, tak dapat pula. Yang ni apa? Macam mana pun ada istilah kat kita usaha ikhtiar. Tapi kalau kita perhati elok, apa yang ada kat kita? Mana ada apa, lalu je. Betul je perhati tau. Benda tu dia takkan dapat, melainkan kena rendung lagi. Rendung je. Kena apa? So katalah kita dah lepas hak lama dulu. Ada anak, ada anak yang tak ada anak ke apa, saya tak tahulah kan kondisi tu. Tapi katalah ada anak. Kalau saya lah, anak baru 8. Macam mana? Sajalah buah ayat tu sikit, maksud saya nak kata gini, 8, dah 8 ni, tak buah pasal baru 8. Saya nak kata gini, lalu je kot saya. Apa yang saya buat bagi 8, disebab lalu je. Disebab nak bagi jadi macam mana nak besar, apa pendidikan dia, macam mana rezeki dia, macam mana. Tu mana ada betul-betul hak kita, mana ada. Yang nak kata apa tu, kalau kita perhati elok, kat kita ada apa usaha ikhtiar lalu tu. Saya suka bahasa lalu tu lah, dia cepat lah, lalu je. Lalu kot kita, ni sebab bapaknya, kalau maknya ni sebab bagi ajar pergi sekolah, ajar pun apa, cakap je. Tu dia pandai, kerana pandai pada kita lagi. Itu sebutlah anak kan, nak murid pandai lebih pada kita lagi. Tu kita ada apa? Ada usaha ikhtiar je, hantar pergi belanja pun apa yang kita buat dengan belanja tu. Cuba hati dulu. Apa-apa kita usaha ikhtiar je. Kita buka kipas pusing, siapa bagi sejuk? Tu kipas tu pusing. Yang bagi sejuk sebenarnya siapa? Betul yang ni lalu kot dia, kata sejuk. Kadang-kadang tak lalu kot dia pun sejuk. Kita nak bagi dapat hati terus ke orang Ta'ala tu. Hatu selalunya hatu dia terlindung sikit tu. Hatu yang kita mengaji, hatu yang orang Ta'ala hantar Nabi-Nabi Rasul, hatu yang ulama-ulama kita tak berhenti ajar akidah tu, ajar lagi. Pasal apa? Biar sampai akidah kita dia orang kata lumat, laik, halus. Bab tauhid ni tak ada apa dah melainkan hati kita Allah. Apatah lagi katalah kita dalam keadaan taat, orang tak kacau tu katalah orang kacau, tengok gangguan tu dipelihara oleh orang Ta'ala. Apa kita buat? Apa usaha ikhtiar kita? Tak ada apa pun, tapi terhindar daripada kejahatan. Orang nak masuk rumah tak jadi, orang buat lari barang tinggal depan pintu. Katalah bagi contoh, tu tak? Yang buat lari juga. Tapi nak kata apa? Apa yang ada kat kita? Lalu je, bukan ada apa. Tengok yang kita lalu buat pun jadi. Kita ada buat apa sebenarnya yang jadi sangat tu? Apa handle kita sampai kita yang boleh menjadi, nak jadi efektor, nak bagi jadi tak jadi tu, apa ada kita? Itu yang kita wajib apa? La haula
wala quwwata illa billah. Tak ada daya kita nak boleh buat sesuatu dan nak indahkan sesuatu yang benda-benda tak elok, melainkan semuanya billah. Billah tu makna apa? Dengan bantuan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan Allah satu, seorang aja. He is the one and only yang efektif pada semua benda tu. Okey. Jadi hanya di bangsa